Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk The Thursday Show hari ini. Alright, so hari ini special sikit. Kita ada tetamu kita. InsyaAllah kita akan tanya macam-macam perkara berkenaan dengan kesalahan-kesalahan trafik yang mungkin kita pernah buat juga. Yang mana hari ini kita ucapkan selamat datang dahulu kepada ACP Tuan Haji Zulkifli Yahya selaku Ketua Trafik Kuala Lumpur. Selamat datang Tuan Haji. Selamat datang, terima kasih. Ya. Saya. Ya. Alright, Tuan Haji, first sekali mungkin saya boleh nak ajukanlah beberapa soalan berkenaan dengan berkaitan Tuan pun daripada Ketua Trafik Kuala Lumpur. Kita nak tanya dulu macam statistik kesalahan trafik dekat Kuala Lumpur ni macam mana? Adakah meningkat daripada dulu, daripada tahun lepas ataupun ada pengurangan? Secara keseluruhan kalau you ikutkan kira tahunan, kita berkuranglah kerana kita ada PKP. Pandemik sekarang ni kan? Pandemik. Jadi sejak daripada Mac, 18 Mac, kita ada PKP. Jadi orang tak keluar rumah, jadi saman tu berkurangan. Terlalu berkurangan lah sebab kita memang first PKP tu kita tidak mengeluarkan saman pun. Kita hanya pergi compound. Compound kepada orang yang gagal mengikuti, mematuhi PKP itu sendiri. Okey, kita nak tanya juga mungkin kesalahan yang biasa dilakukan atau paling banyak dilakukan dekat Kuala Lumpur ni apa dia? Kesalahan yang biasanya adalah halangan lalu lintas. Orang Kuala Lumpur ni suka parking merata tempat, tidak mengikut tidak di tempat yang tidak dibenarkan. Walaupun ada parking yang dikhaskan, mereka tak nak bayar. Mereka sayang, mereka nak jimat sikit. Jadi mereka suka parking di tepi jalan. Itulah alasan kita yang utama. Kesalahan yang menyumbang kepada kemalangan yang paling banyak, kesalahan apa? Kalau kita di dalam trafik ni kita panggil 6 kesalahan utama lah yang boleh menyumbang kepada kemalangan, terutamanya kemalangan maut. Ya. Kita ada 6. Yang pertamanya adalah pandu laju, memandu dengan laju. Yang kedua adalah melanggar lampu isyarat merah. Melanggar traffic light. Ya, terutamanya motosikal. Yang ketiga adalah memotong double line. Dia suka potong di tempat yang garisan berkembar. Kalau putih kata double line lah. Double line. Jadi yang ketiga adalah kesalahan yang potong queue. Potong queue dan double line ni sedikit berbeza lah. Potong queue ni orang tengah beratur, kereta tengah beratur, berbaris, mereka potong. Itu potong queue. Yang kelima adalah menggunakan handphone, telefon bimbit semasa memandu. Sama ada baca WhatsApp ke. Sekarang orang trend suka baca WhatsApp. Setiap orang sambil memandu pun dia suka baca WhatsApp. Itu kesalahan serius. Tapi Tuan, sikit saya nak mencelah. Tapi kebanyakan diorang ada cakap, saya nak set waste. Nak tekan waste. Dia kalau dalam segi undang-undang masih menggunakan handphone. Masih. Dia tak kata guna waste ke apa ke, masih menggunakan handphone. Dan yang terakhir, yang keenam adalah lorong kecemasan. Orang yang tak sabar ni dia suka masuk lorong kecemasan. Sedangkan lorong kecemasan untuk orang kecemasan ataupun untuk orang yang bertugas. Polis, bomber, DPJ. Itulah yang sebenarnya. Inilah 6 kesalahan utama yang ianya juga menimbulkan penyumbang kepada kemalangan. Boleh ke orang tu cakap dia dalam kecemasan, mungkin dia kata ada isteri sakit dekat rumah ke, dia boleh ke guna lorong kecemasan, dia pasang hazard light tu? Kalau dia nak bawa orang ke hospital, kita boleh menggunakan berbicara. Kalau ada orang sakit dalam tu, kita boleh menggunakan kuasa berbicara kita. Kalau dia betul-betul. Kan? Tapi dia tidak berhak. Tetapi sebenarnya lorong kecemasan tu sebenarnya adalah untuk pegawai kerajaan atau pegawai yang sedang bertugas yang sebenarnya. Tetapi kalau betul-betul orang tu ada kecemasan, orang sakit nak pergi ke hospital, kita boleh menggunakan berbicara kita. Alright, so kita nak teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Mungkin kita nak masuk juga isu yang sekarang ni panas juga kat Malaysia ni, isu pemandu mabuk ni. Tapi untuk first kali kita nak tanya dulu, untuk tafsiran daripada undang-undang sendiri Tuan, mungkin Tuan Haji boleh huraikan pasal mabuk ni. Apa tafsiran daripada undang-undang? Ya, bagus. Sebenarnya bila kita sebut mabuk, orang kata apa? Minum mabuk ni apa maksud mabuk tu kan? Dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang di Malaysia ni, pentafsiran mabuk itu sendiri ada 3 perkara. Yang pertama diukur melalui ujian nafas. Ujian nafas sebanyak 35 mg per 100 mg di ujian nafas tu. Yang kedua kita boleh buat ujian melalui ujian darah, kandungan alkohol di dalam darah. Itu sebanyak 80 mg. Yang terakhir adalah urin. Urin ini sebanyak 107 mg per 1 gram di dalam kandungan alkohol itu di dalam urin. Tetapi di Malaysia ni yang kita buat ujian pernafasan tu yang sebenarnya 80 mg sebab alat tu sendiri kita gunakan
di-convert daripada persukatan penggunaan darah. Kandungan alkohol di dalam darah. Walaupun dikata ujian nafas 35 tadi, yang sebenarnya kita tiup nafas tetapi kita ambil 80 mg. Maknanya di Malaysia ni 80 mg kita menggunakan alat kita. Dua alat yang kita pakai. Yang pertama kita pergi ke tempat kejadian, kita pergi di scene, tempat-tempat operasi, kita menggunakan SD. SD2. SD ni short form for screening device. Screening device. SD2 plus, jadi kita screen. Kalau more than 80 kita akan bawa balik ke balai. Buat satu lagi satu saringan dipanggil EBA pula. EBA ni lah yang untuk digunakan di keterangan di mahkamah. Iaitu Evidential Breath Analyzer. Short form daripada perkataan itu untuk kita gunakan keterangan di mahkamah. Evidential Breath Analyzer. Ada kes ke? Dia waktu dekat saringan first dekat Jalan Raya tu dia sangkut. Pergi dekat balai tak sangkut. Ada kes ke? Tak ada. Ada juga. Sebab dia kadang-kadang kita pergi 50-50 tu kandungan darah, kandungan alkohol ni bila makin lama dia makin kurang di dalam darah kita. Kita tak boleh lama. Yang pertama, dan alat SD2 tu dia accuracy dia hanya sebagai panduan saja. Jadi kita tidak boleh menggunakan dia di keterangan sebagai keterangan di mahkamah. Itu sebab kita perlu menggunakan EBA. Untuk bawa ke balai tu. Tetapi kalau ujian tu sampai dah 180, 150, 200 balik insya-Allah. Memang nap lah. Tapi kalau atas pagar 80 to 100 tu kita bawa balik juga, tapi sebenarnya kalau adalah di situ adalah sedikit kemungkinan berlaku penurunan tak sampai 80 tu. Kalau macam polis ni, dia adakah dia tengok orang tu, ini tahu mabuk ni. Boleh dapat ke macam tu? Dua keadaan lah. Yang pertama kita tengok dari mata dia, kita tengok air muka dia kan. Yang ketiga, percakapan lah. Bila dia bercakap dia akan bau. Of course, definitely. Ya, itu bau tu kot. Dan anggota saya ni dia dan polis ni pun dia ada pengalaman lah. Dia ada pengalaman, dia tengok air muka tu kita boleh agak lah. Dan orang normal, orang mabuk ni kita boleh tengok. Ya. Dengan air kat mata dia, air muka dia, kan. Reaksi dia, dan kita tahan kat polis tu kita pun tahu reaksi dia. Biasanya orang yang mabuk ni dia gelisah ke ataupun dia relax? Tak semestinya. Ada juga orang yang relax. Ada orang jenis cool, dia cool. Kalau orang mengelabas, cari IC tak jumpa, cari lesen tak jumpa. Ada. Okey tuan, satu lagi saya nak tanya. Ni mabuk dia hayal sebab dia minum alkohol. Kalau yang hayal dia ambil contoh dadah ganja ke apa ke, adakah dalam akta yang sama ataupun sama? Saya kira. Dan kalau terlibat dalam kemalangan, kata Seksyen 44 tu mengatakan memandu di dalam pengaruh dadah atau pengaruh alkohol jika melibatkan kecederaan atau kematian boleh dipenjara mandatory. Tidak kurang dari 5 tahun dan denda tidak lebih daripada 20,000. Okey, kalau untuk tuan mungkin boleh huraikan lebih lanjut berkenaan dengan kesalahan-kesalahan lain ataupun yang boleh disabitkan sekiranya orang mandu dalam mabuk ni. Huraikan lagi panjang mungkin. Dia di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Iaitu dia bermula dengan Seksyen 44. Seksyen 44 itu adalah saya kata tadi, memandu dalam pengaruh alkohol atau pengaruh dadah, melibatkan kemalangan. Dalam kemalangan tu, kemalangan biasa tak ada. Dia hanya kemalangan menyebabkan kecederaan atau kematian. Dia tidak ada cedera parah dia, semestinya asal cedera dia. Menyebabkan kecederaan, mandatory penjara. 5 tahun. 5 tahun. Dari saya beritahu, saya ulang beberapa kali. 5 tahun. Mandatory, minimal dia. Dan dia boleh dihukum denda tidak melebihi 20,000 atau kedua-duanya. Jadi kalau dia minum saja, dia tidak terlibat kemalangan. Kalau Seksyen 45 tu, Seksyen 45 pula, Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan tu, dia minum, dia mabuk, dia tak kena bawa kereta, dia tidur di tepi jalan. Dia kira mengawal kenderaan tu. Jadi mengawal kenderaan. Jadi kalau awak walaupun tak bawa pun, awak tidur lah tu, mungkin dia minum kat mana-mana atau dia beli arak, dia tepi jalan, dia minum. Dia duduk tepi jalan, dia minum arak, tiba-tiba dia tidur. Polis cek, tiupan tu, ujian tu, dapati positif. Lebih dari 80. Dia kata mengawal kenderaan semasa mabuk. Satu kesalahan. Walaupun dia berhenti? Walaupun dia berhenti. Di jalan raya tu. Jadi, kena faham lah. Dia jangan ingat, you ingat, mabuk ataupun you tengok polis, lalu, boleh berhenti, tidur lah dulu. Polis bila ambil tindakan, dia bawa Seksyen 45. Dan dalam 45 ni ada pecahan pula. A, B, C.
Macam lawyer pula saya. Itulah. Saya kita orang nak faham akta-aktanya agak Saya kelulusan saya sains sosial. okey. Saya bidang sains politik. Saya patut masuk politik. Saya orang sains politik. Tetapi polis ni semua boleh insya-Allah. Boleh jadi cikgu, boleh jadi pensyarah, boleh jadi semua insya-Allah. Jadi Seksyen 45A ni untuk memandu. Kalau dia memandu dalam keadaan mabuk, dia boleh dituduh di bawah Seksyen 45A. Dan 45C untuk kalau dia gagal memberi ujian tu. Dia buat gagal, dia mau tiup. Kita boleh tuduh juga dia buat 45C. Kalau dia tak nak enggan tiup. Enggan tiup, kita dah ada bau. Tapi jangan ingat dia pandai, dia tak mau tiup, kita boleh bertuduh. Tapi kalau kita ada pilihan lain. Agak apa pilihan dia? Tak tahu. Kita hantar ke hospital, ambil darah atau ambil urin, masih boleh isi kandungan. Jangan ingat dia pandai. Oh tak, buat gagal je lah. Polis bukan buat apa. Kita hantar ke hospital, ambil darah, ambil urin. Kita boleh tag juga kandungan dia tu. Jadi kita ada pilihan tu, kita ada kuasa tu. Dia bawah 45B. Kuasa kita boleh memaksa orang tu untuk kencing atau ambil darah. Alright, Tuan Haji, mungkin kita tambah sikit satu soalan. Mungkin pendapat Tuan Haji sendiri berkenaan dengan adakah hukuman sekarang ni yang dikenakan oleh undang-undang kita tak cukup untuk pemandu mabuk ni? Sebab kadang-kadang ada orang cakap, "Alah, mana 5 tahun tak cukup lah. Dia orang ni kena lagi banyak." Pendapat Tuan sendiri macam mana? Kalau kita bandingkan dengan Seksyen kes bunuh di bawah 302 KK, kandung kesesatan itu sendiri adalah membawa hukuman mati. Dan kalau 304 tu penjara 20 tahun. Jadi kalau you banding tu memang kecil lah. Dan orang memandu mabuk ni dia panggil kuasi kriminal. Kalau dalam istilah undang-undang mana separuh jenayah. Jadi kalau kita nak jadikan sebagai kes jenayah, pulanglah sebagai kalau kes jenayah ni dia teknikal dia mesti ada 2 perkara. Iaitu niat dan perbuatan. Kalau dalam bahasa undang-undang dipanggil niat dan perbuatan. Maknanya kita kena 2 perkara tu untuk buktikan. Niat tu susah. Perbuatan dia ada. Itu yang jadi kalau mabuk ni dikatakan kuasi kriminal. Sebab dia, separuh dia tak berniat dia. Ya. Dia cuma dia mabuk. Dia minum, dia mabuk, dia bawa kereta. Dia tidak niat nak bunuh orang. Jadi kita nak buktikan mesti ada niat untuk membunuh. Jadi cara untuk kita keraskan hukuman tu, kita naik ke hukuman lah. Mungkin kita naik kepada 10 tahun ke. Kalau mungkin boleh memberi pengajaran yang lebih ni lah kepada orang mabuk ni untuk mandu kita. Kita serah kepada pihak kerajaan lah. Saya dari segi polisi ni, saya serah kepada kerajaan. Tapi orang ramai semula tidak puas hati lah. Masyarakat tidak puas hati dengan hukuman tu dikatakan rendah. Jadi kita pihak polis ni rasa mungkin kita perlu mendengar suara ramai lah, kanak rakyat. InsyaAllah. Ya. Kita juga ada, saya dah baca laporan baru ni dekat akhbar yang PRM pun ada terima kenderaan baru juga. Sebenarnya mungkin Tuan sini boleh cerita sikit apa, mungkin model apa? Asalnya mula-mula pihak trafik dahulu. Kita polis trafik, kita telah menerima kenderaan pacuan 4 roda, Mitsubishi Outlander. Yang 4 roda kita dapat. Saya datang hari itu. Kita datang. Tengok baru ke bawah tu. Kita bawa kereta tu. Trafik dapat dulu. Di Kuala Lumpur kita dapat 4 buah. Untuk menggantikan kereta yang lama. Dan yang terakhir, yang terkini, bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah. Dan Keselamatan Komuniti atau JBJKK telah terima di Kuala Lumpur terima sebanyak 39 buah kereta Honda Civic 1.8. Mana untuk mempertingkatkan kita punya servis kepada masyarakat dan lebih menggerungkan kepada penjenayah lah. Bahawa kita mempunyai kereta yang setara dengan mereka lah. Mana Honda 1.8 kan. InsyaAllah. Okey, nak tanya juga, ramai juga mungkin yang tengah menonton sekarang ni, dia orang tertanya-tanya special dia. Special kereta polis dengan kereta orang awam ni sama spek ke beza? Sama je. Sama. Cuma equipment dalam tu baik. Enjin pun sama. Enjin semua sama. Tak ada modified kan nak kerja? Ada turbo tak ada. Tak ada. Turbo. Mereka kalau terbeli yang turbo itu lain, tak ada. Memang kita tak ada sama. Cuma equipment yang dibekalkan tu ditambahkan dengan komputer, jadi computerized. Kita ada sistem RMP-Net dalam tu. Apa tu? RMP-Net ni dia macam pejabat bergerak lah. Okey. Let's say kereta tu tengah berjalan, dia orang boleh tekan tengok kereta ni keluar. Oh, nama ni palsu. Kereta yang datang ada yang mencurigakan je terus key in. Boleh tengok. Ya, boleh keluar. Dan kita boleh tengok, kita pegang IC orang, kita tengok itu IC palsu ke tidak. Kita tekan, dia akan keluar. Kesalahan-kesalahan history dia pun semua keluar. Rekod jenayah ada, kesalahan jenayah, wanted ke tidak, semua ada. Kereta tu berapa kali saman, speed trap langgar semua ada, rekod dia ada. Jadi itulah kelebihan yang ada sekarang ni, kita mempunyai sistem yang canggih lah, RMP-Net tu bergerak. Mereka boleh buat
all in. Macam duduk di pejabat, macam pejabat bergerak lah. Ya. Semua kereta polis ada ke ataupun semua Yang baru ni, trafik yang baru ni ada. Yang lain tu kita bagi alat yang mobile. Macam polis kita ada satu mobile macam telefon tu kita panggil M-Corp. Polis M-Corp kita boleh check semua orang tu. Patutlah tiba-tiba je korang tu tiba-tiba kena tahan. Kita panggil M-Corp, dia sebesar handphone ni. Yang saman pun kita boleh guna kat situ. Dan dia bawa printer, kita boleh samprint, letak. Dulu polis masih menggunakan manual. Tetapi sekarang ni polis dah menggunakan komputer. Tetapi sistem manual tu masih ada lagi sebab alat tu tidak cukup kan. Masih ada lagi. Saya dah lama tak kena saman, tak tahu kan. Tak pernah lagi dengan kena print yang baiklah. InsyaAllah. Salam yang berhemah. InsyaAllah. Alright, dan mungkin yang terakhir lah kita minta Tuan Haji sini mungkin kalau ada apa-apa nak sampaikan kepada penonton kita, nasihat agar menjadi pengguna jalan raya yang lebih bertanggungjawab. Silakan. Okay. Kalau tanya saya, pemanduan ni adalah yang pertama kita mesti sihat. Sihat tubuh badan. Kalau kita tak sihat, kita jangan memandu. Yang kedua, kita mesti pandai anticipate. Anticipate ni Melayu cakap apa? Menjangkakan. Menjangkakan. Maksud contohnya kita bawa kereta. Kita tengok pakcik ni. Pakcik ni nak pergi masjid, nak pergi kanan ni. Dia keluar atas jalan kan. Pakcik nak pergi kanan ni. Kita kena slow. Lepaskan minyak. Lepaskan pedal minyak tu. Standby tekan brake. Betul-betul dia masuk. Kita tak boleh anticipate. Pakcik naik atas jalan, dia keluar. Kita pun ingat jalan kita, pakcik tu lah boom accident. Itulah. Walaupun jalan kita, tapi kita boleh mengelak kan. Kemalangan jalan raya. So kita kena berhati-hati. Anticipation. Waspada terus. Waspada. Jadi kita kena sentiasa anticipate. Kereta ni nak buat apa? Dia keluar apa dia nak buat? Itu yang penting. Sehat tubuh badan, kena pandai anticipate. InsyaAllah selamat dan bersabar. Apa keadaan-keadaan, kena sabar. Baik polis, baik siapa pun, mesti kena bersabar. Betul. Kalau hilang kesabaran dah, itulah punca. Kecuaian membawa pada. Itulah pesanan saya, kecuaian membawa pada. Alright. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Zulkifli Yahya selaku Ketua Trafik Kuala Lumpur atas perkongsian tadi, dan insyaAllah terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Alright, dan untuk anda semua juga kalau ada mungkin apa-apa soalan yang nak disampaikan ataupun ada apa-apa cadangan, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi next The Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.